Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya doakan anda di rumah atau di mana jua anda berada sentiasa sihat dan sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan sambung bengkel online matematik SPM kita pada hari ini, kertas 2. Sesi bedah dan rawat bersama Cikgu Azmi dalam kita nak mengumpas topik. Satu lagi topik yang saya rasa agak menarik, yang penting juga, iaitu topik rantau ketaksamaan. Kertas 2 SPM Matematik. Jadi untuk sesi pada pagi ini, kita akan mengupas ataupun kita cuba explore 2 soalan. Yang mana soalan ni selalunya keluar di saat soalan set tak keluar. Yang ni penting, ni tips pertama. Biasanya dalam SPM kertas 2, soalan ni dia selangsri dengan set, topik set. Kalau set keluar, topik ni tak keluar. Biasa begitulah. Jadi kita buat persiapan rapi untuk menghadapi SPM. Kita akan cuba tengok untuk topik rantau ketaksamaan ni, bagaimana kita nak cuba skor markah. Kalau boleh markah penuh lah. Okey, kita nak markah penuh kan. Dan kita cuba tengok dekat mana selalunya pelajar silap, kecuaian pelajar. Dan mudah-mudahan topik pagi ini dapat membantu anda membuat persiapan yang rapi, yang lebih baik untuk menghadapi SPM. Baik, kalau semuanya dah bersedia, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Sesi bedah dan rawat bersama Cikgu Azmi, topik rantau ketaksamaan SPM Matematik kertas 2. Baik. Sekejap Okey, pelajar tingkatan 5 telah pun saya bekalkan dengan soalan ni. Jadi mereka dah ada bahan. Okey. So kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Ini adalah soalan pertama tentang rantau ketaksamaan. Baik, umumnya saya nak berkongsi secara umum apa yang pelajar harus tahu. Dalam topik ini biasanya dia akan tanya tentang biasanya lorik lah, kan? Dia akan bagi kita ketaksamaan. Biasanya dia akan bagi 3 ketaksamaan. So kalau awak tengok dekat sini, dekat soalan ni ada 3 ketaksamaan. Yang ni penting untuk pelajar tahu di manakah kedudukan ketaksamaan itu ataupun persamaan. Okey. Untuk mengelakkan kekeliruan kalau awak tengok sini, kalau tengok dekat sini saya conteng sikit. Sini yang ni kan bahasa Melayu ni Yang ni satu ketaksamaan. Yang ni 2. Yang ni 3. Dia bagi 3 ketaksamaan. Okey. Kalau dia bagi dalam bentuk simbol macam ni, ada simbol kurang sama dengan, lebih besar sama dengan, ataupun kurang ni kan, itu dipanggil ketaksamaan. Tapi kalau kita buat dalam bentuk graf, dalam bentuk satah ni, kita akan dapati dia buat dalam bentuk persamaan. Okey. Contohlah saya buat macam ni lah kalau lebih mudah. Macam ni kan, Y sama dengan X tambah 6. Satu lagi, Y kurang sama dengan X tambah 6. So ni ada beza kan. So yang ni, yang atas ni kita panggil dia persamaan. Yang bawah ni ada simbol ni kita panggil dia ketaksamaan. Okey, ni persamaan, ini ketaksamaan. Boleh jadi harap tak keliru. So dia ada kaitan ketaksamaan dengan persamaan. Okey, bila kita nak mula melorik, sebelum itu kita kena pastikan kedudukan persamaan itu. Okey, garisan yang mewakili persamaan yang dikehendaki dalam soalan. Okey, kita pergi satu-satu. So yang pertama ni kita tengok. Dia bagi Y kurang sama dengan X tambah 6. Yang ni Yang ni kan. Okey Kalau saya lebih suka tulis lah. Y kurang sama dengan X tambah 6. Satu lagi, X tolak 2Y lebih besar sama dengan 6. Satu lagi, X tambah Y kurang 6. Ada 3. Biasanya dia akan bagi 2 siap-siap dah dalam soalan. Dia dah bagi siap-siap 2. Okey. Sekarang cuba tengok yang manakah dia dah siap bagi. Yang ni kan. Yang ni kan. Y sama dengan X tambah 6. Dia dah bagi lah. Anda bagi dah siap-siap. Satu lagi adalah yang bawah ni.
X tolak 2Y sama dengan 6. Yang ni kan. Okey, ni pun dia dah bagi yang ni. Okey. Jadi sekarang ni ada satu lagi garisan yang tak ada. Ada satu lagi garisan yang tak ada. Yang itulah yang kita kena lukiskan dulu sebelum kita melorek rantau. Okey. Biasanya pattern yang kita dapat dalam SPM ialah pattern segitiga lah. Kalau awak tengok ada 3 ketersamaan kan? Macam ni kan? Ada 3 ketersamaan. 1, 2, 3. 3 ketersamaan maknanya ada 3 garisan. Dan bila dia nak buat rantau, mestilah garisan tu terkepung dalam bentuk segitiga. Okey. Kalau macam ni awak tengok kan, garisan ni kan. Yang ni Y X tambah 6 ni, yang ni dengan yang bawah ni X tolak 2Y sama dengan 6. Dia terbuka ni kan, dia tak terkepung. Jadi yang diberi baru 2, kita cari satu lagi. Okey. Satu lagi garisan yang kita harus bina sendiri. Ini kemahiran yang perlu ada lah. Jadi macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat garisan yang satu lagi? Dan kalau awak tengok dalam soalan ni, dia tak ada pun bagi skala kan, ataupun grid ni kan. Dia tak buat dalam bentuk grid line tu kan. Jadi kita pun tak tahu kat mana 1, 2, 3, 4, 6 kan. Kita tak tahu kat mana. Jadi kita boleh tahu menggunakan kemahiran pintasan. Masih ingat pintasan? Okey. Kita boleh tahu kedudukan titik tersebut, lokasi kat mana berdasarkan kita membuat kaedah pintasan lah. Baik, kita tengok yang pertama kalau kita tengok yang ni. Okey, garisan ni Y sama dengan X tambah 6. Okey, garisan dia ni kan. Yang ni ni garisan dia yang ni. Okey. Sekarang titik dekat sini, yang ni titik persilangan kat sini tu. Cuba bagi tahu saya, titik persilangan kat sini yang merah ni, yang ni tanda ni, dia pintasan X ke pintasan Y? Pintasan X ke atau pintasan Y? Ya. Jadi dia adalah pintasan Y. Sebab dia bersilang pada paksi Y. Ini paksi Y kan. Jadi garisan ni dia bersilang pada paksi Y. Jadi ini persilangan dia ni kat sini. Okey. So dipanggil sebagai pintasan Y. Kalau dia bersilang dekat paksi X dipanggil pintasan X. Okey. So dalam kelas kita dah belajar garis lurus kan. So bila kita nak buat macam ni, Y sama dengan X tambah 6. Okey. Okey, persamaan garis lurus tu. Kita nak tahu pintasan Y tu kat mana? Kat sini. Nak tahu berapa nilai dia. Ni kan. Nak tahu berapa nilai dia. Jadi untuk nak tahu pintasan Y, tentulah yang dikosongkan adalah X. Persamaan dibagi ni kan. Kita akan kosongkan X. Kalau kita nak cari pintasan X, kita akan kosongkan Y. Jadi untuk cari pintasan Y, kita akan kosongkan X. Maksud dia sini Y sama dengan ni kosong lah. X ni akan jadi kosong. Gantikan kosong. Tambah 6. Maka kita pemudahkan dapat Y sama dengan 6. Ini bermakna kedudukan pintasan dekat yang bersilang ni adalah 6. Itu maksud dia. Okey, pintasan Y dia adalah 6. Jadi nilai Y tu 6 lah. Maksudnya sini kosong, sini 1, sini 2, macam ni yang saya buat lah sini lah. Ni 1, 1 1, ni 2, 3. Nampak sempit pula Okey, kecil sikit lah Ini 1, sini 5 5 kan, sini 5. Kurang lah 4, 3, 2, 1. Macam tu lah maksud dia. Okey, itu kedudukan dia. Nilai Y tu kita boleh tahu berdasarkan pintasan. Okey. So kita dapat dah itu 6. Boleh setakat ni? Okey. Sama juga kesnya, jap macam mana padam ni. Hai. Jap. Ni main-main pula ni. Okey, sama juga halnya kalau kita nak cari kedudukan dekat sini. Ni. Pintasan X. Sebab garisan tu memintas pada paksi X. Jadi nak tahu titik kat situ berapa. Okey. Jadi kita gunakan kaedah pintasan jugalah. Kita ambil persamaan dia ni. Okey, saya buatkan sini
Okey, X tolak 2Y sama dengan 6. Kan? Jadi oleh kerana kita nak cari pintasan X, maka yang akan dikosong adalah Y. Jadi kita buat balik sini, X tolak 2. Bila tiba Y ni kita gantikan dengan kosong. Sebab nak cari pintasan X. Sama dengan 6 lah. Jadi 2 kali kosong ni, kosong lah kan? Jadi maka akan tinggal X sama dengan 6. Boleh ya? Okey. Jadi maknanya nilai dekat sini adalah 6. Dekat X adalah 6. Dekat Y pun 6. Maka kita dah dapat dah kedudukan titik pintasan itu. Okey. Sekarang baru kita bincang tentang macam mana nak buat garisan yang satu lagi, yang tidak dilukis dalam soalan. Okey Jadi yang belum lukis yang inilah. X tambah Y kurang 6. Kurang daripada 6. Okey. So macam mana nak lukis? Sebelum lukis, oleh kerana kita tak ada bantuan apa, tak tahu dia bantuan dari segi grid kan, kita boleh cari kedudukan tu berdasarkan nilai X dan Y. Kita boleh ganti nilai. So biasanya kita akan buat macam ni. Okey buang bawah sikit. Kotak macam ni. Okey. Kita buatlah 2 kotak je Ni nilai X, ni X, ni Y. Okey, ni 2 kotak je lah. Kita buat 2 kotak cukup. Okey, biasanya untuk garis lurus kita perlukan 2 titik cukup. Kita dah dapat dah. InsyaAllah kita dah dapat dah garis lurus tu. Okey, yang pertama kalau kita buat tadi, sini kalau kita letak X kosong tadi kan. So kalau sini X kosong. Okey. Dalam persamaan tadi, ini saya padam sebab saya nak guna ruang sikit. Ini saya padam. Okey tengok macam mana kita cuba dapatkan nilai berdasarkan persamaan tu So X tambah Y sama dengan 6 Okey. So bila X kosong sini, bila X kosong, apa jadi pada Y? Maka Y sama dengan 6 lah. Sebab tu kita dapat Y 6. Boleh. So cara yang sama kita gunakan bila Y pula kosong. Okey, tengok macam mana? Padam ni. Cara yang sama kita kita buat ni. Kali ni Y pula kosong. Sini nak Y kosong. Y kosong. Kalau X, Y tu kosong sini, maka X kita akan dapat sama dengan 6. So X pula 6. Inilah 2 titik yang kita perlukan untuk kita plot pada graf, dan kita akan dapat satu garis lurus. Jadi kita baca pada graf. Baca yang ni dulu Kita setiap kali kita nak plot, kita akan baca X dulu lah. Okey, yang ni kan kita baca ni dulu. Ni. Bila X kosong, Y 6. Bila X kosong, bila paksi X tu kosong, Y 6. Sinilah kedudukan dia kan. Inilah kedudukan dia. Okey Kemudian kita baca yang kedua pula. Baca X yang kedua dengan Y yang kedua. Okey. Bila X 6, Y kosong. Bila pada paksi X ni 6, yang ni Y kosong. Inilah kedudukan dia. Okey, saya harap anda semua tahulah cara nak baca graf. Dah dapat 2 titik. Jadi apa nak buat? Kita sambungkan. Kita buat satu garisan lurus yang menyambungkan 2 titik itu. Okey. Tapi sebelum kita nak buat garisan, cuba tengok ke simbol ketaksamaan bagi persamaan Y tambah X tambah Y kurang 6. Kurang daripada 6 tu. Okey. Simbol dia bagi ni, kalau awak dapat tengok sini, simbol ni dia bagi apa ni? Ni. Saya pakai pen lain dah bagi orang nampak sikit. Simbol dia bagi apa ni? Kurang kan? Kurang, dan dia single. Okey, tak apalah, saya buat review sikit. Okey, kalau biasanya kalau kita buat simbol kalau lebih besar atau kurang, satu lagi kita buat lebih besar sama dengan, kurang sama dengan kan. Yang ni saya istilahkan sebagai garis single. Single lah, dia putus-putus. Okey, yang ni saya istilahkan sebagai double. Garis penuh.
Kalau macam ni, kita akan buat garisan dia putus-putus. Macam ni, putus-putus. Kalau dia double macam ni double kan? Saya buat penuh. Boleh kan? Ni sebagai, ni lah, ulang kaji. Okey. Oleh kerana ketaksamaan ni, simbol dia adalah kurang. Jadi, kita kena buat garisan putus-putus ke penuh? Putus-putus. Jadi, kita kena buat garisan putus-putus. Jadi, guna membaris. Kita buatlah. Ni guna membaris. Saya tak guna membaris ni. Jadi, anda semua guna membaris lah. Sambungkan garisan tu. Okey. Memotong titik tu lah. Kalau boleh, buat lebih sikit. Tak salah kalau kita buat ngam-ngam. Tapi kalau sebaiknya buat lebih sikit. Jadi, dah dapat dah. So, ini yang putus-putus tadi ni. Yang putus-putus tadi ni adalah mewakili ketaksamaan X tambah Y kurang 6. Okey. Jadi, kita dah pun memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan. Cuma belum buat rantau lagi je. Okey. Kita dah buat garisan. Boleh. Jadi, kalau pelajar itu berjaya membuat garisan. Okey. Yang ketiga. Kan dia bagi dua kan? Dia lukis hanya dua je. Kita nak cari satu lagi. Bila kita berjaya dapat satu lagi garisan, maka kita akan dapat satu lagi markah kat sini lah. Markah yang pertama. Ini berjaya melukis garisan tu dengan betul, satu markah. Okey? So, dua lagi markah ialah melorik. Macam nak lorik? Okey, ni tips lah. Biasanya kalau kita libatkan rantau ni, kalau dia bagi 3 ketaksamaan, maknanya ada 3 garisan lah. Dan 3 garisan tu biasanya dia akan bercantum membentuk sebuah segitiga. Okey, kebetulan dalam ni ada segitiga kan? Tapi ada pelajar mungkin keliru yang mana segitiga yang dimasukkan. Ini pun boleh segitiga. Yang ni segitiga, ni segitiga. Ni bukanlah ni segitiga. So, yang mana? Sebenarnya kita akan tengoklah persamaan umum tadi tu, dia sampai mana. Okey. So, yang tadi ni saya guna pen lain bagi awak nampak. Dia kan keliru pula kan? Mana apa hijau lah. Okey. Okey. Untuk Y yang ni. Y X tambah 6 ni. Garisan dia yang ni. Nampak ni? Saya buat warna hijau ni bagi orang nampak. Ni. Panjang ni. Tu garisan dia. Satu lagi adalah X tolak 2Y lebih besar daripada 6 kan? Garisan dia yang ni. Nampak? Manakala satu lagi tadi yang X tambah Y yang kita baru buat tadi tu, X tambah Y kurang 6, yang biru tadi ni. Jadi tentulah segitiga yang besar ni. Okey? Maka kita akan lorik yang besar ni. Okey? Boleh? Sebelum tu ada pelajar yang kalau keliru sekalipun, nak tanda lah kan? Kalau mungkin awak keliru. Allah. Mana boleh atas ni? Okey. Kemalangan ni biasa berlaku lah. Okey, sekejap saya padam balik sekejap ni. Okey. Kalau awak rasa keliru, awak boleh tanda sikit. Orang kata catat sikit je. Okey. Macam ni Y sama dengan X tambah 6 yang garisan hijau yang tadi ni. Kita tanda sikit lah macam ni. Tanda yang tu. Okey. Manakala yang X tolak 2Y sama dengan 6 ni, tanda sikit macam ni. Tapi macam mana tahu dia tanda ke dalam atau keluar? Yang tu pentingnya simbol. Okey? Okey, tengok balik Tadi ni saya padam balik banyak sangat macam ni kan. Okey. Yang ini simbol dia adalah okey ni kita fokus yang ni ada gangguan pula. Astaghfirullahalazim. Okey Tadi ni. Okey, yang ini tadi simbol dia kurang kan? Kurang sama dengan. Bila kurang, kita nak lorik dia, kalau macam ni garisan ni, dia ke atas ke bawah? Sebab dia condong sini kan? Ke atas ke bawah? Ke atas ke bawah? Ke bawah jadi ke bawah lah. Jadi oleh kerana garisan ni condong, jadi ni belah atas. Ni belah atas, ni belah bawah. Oleh kerana dia kurang, maka kita akan lorik belah bawah. So kita ambil yang ni lah. Okey So ni tak ada. Okey.
Manakala garisan bagi X tolak 2Y lebih besar daripada 6 ni. Okey, simbol dia adalah lebih besar kan? Lebih besar sama dengan. Jadi, kita lorek dia ke atas ke atau ke bawah? Kalau lebih besar, kita akan lorek dia ke atas. Jadi, kita ambil side atas ni. Boleh? Manakala yang terakhir, X tambah Y kurang 6. Simbol dia kurang Simbol dia kurang. Ni garisan dia. Kurang sama ada dia belah atas atau belah bawah. Tentulah belah bawah. Sebab dia kurang. Bila kurang, dia belah bawah. Jadi, yang ni tak pakai. Jadi, kita dah dapat dah. So, kita pun lorekkan saja. Lorekkan saja kawasan rantau segitiga ini. Okey. Dah dapat 2 markah kat sini. Okey. Boleh? Total markah dia 3. Okey. Ada nak bertanya? Kalau ada nak bertanya, silakan saya review jap komen pada pelajar. Kalau ada soalan, kita akan cuba tengok. Mana pergi mouse ni? Sekejap Okey So kalau ada soalan boleh bertanya sebelum kita pergi soalan yang kedua. Okey, kesilapan pelajar Antara kesilapan pelajar adalah yang pertama garisan tu dia kadang-kadang bila dia confuse. Garisan tu putus-putus ke atau penuh. Dia dah betul dah garisan tu, dah betul dah. Punya garisan tu dah betul. Cuma garisan tu kadang-kadang soalan tu dibagi dalam bentuk simbol dia kurang. Single, maksudnya single lah. Tapi dia buat garisan penuh, dah salah. Okey? Jadi pastikan dulu, kita kena ingat kalau garis dia punya simbol kesamaan tu single, okey, kita buat garis putus-putus. Kalau simbol kesamaan tu double, kita buat garis penuh. Dan ada juga pelajar yang kadang-kadang dia lupa nak lorek belah kiri ke belah kanan, belah atas ke belah bawah. Okey, kalau dia kurang, okey, persamaan tu kurang, simbol dia kurang, kita akan lorek sebelah kiri atau ke bawah. Okey, kalau dia lebih besar, kita akan lorek sebelah kanan atau belah atas. Tengok pada kecondongan garisan itu. Okey? Kalau garisan tu tegak, lurus je kan. Tak ada pun condong, dia lurus je. Maknanya kita ada side kiri dengan kanan je. Okey? Kalau dia kurang, sebelah kiri. Kalau dia lebih besar, sebelah kanan. Okey? Yang tu kena ingat tu. Okey? Panduan tu kena ingat. Kita kena ingat cara nak buat tu. Sebab dia tak akan bagi dalam SPM. Kita kena ingat sendiri. Okey? Ada soalan? Apa tu? Sekejap. Ustaz, kotak tu kena buat K3. Apa tu? Kotak tak perlu buat. Tak perlu kita buat kotak. Kotak yang mana ni? Oh, kotak yang ni. Kotak untuk plot titik tu kan? Yang sebaiknya kita buat lah. Kita buat supaya kita dapat nilai tu. Tak banyak pun, 2 nilai je kan. X kosong, Y kosong. Cukup lah. Kalau tak buat kotak pun tak apa. Itu bukan jadi masalah besar. Kalau awak dah boleh buat congak je, terus kita plot je lah. Yang penting kita berjaya melukis garisan tu. Dan melorek lah. Yang buat kotak ni tak penting. Ikut pada kita. Kalau kita rasa kita tak sure, kita tak pasti, kita buatlah kotak. Kita masukkan nilai. Gantikan nilai X kosong, Y kosong, kita akan dapat nilai 2 titik tu lah. Okey. Soalan kedua. Ustaz, tak payah buat X6, Y6. Oh, itu tak payah. Tak perlu. Sebab kita telah pun tulis 6 ni. Ni tengok sini. Ni saya dah buat label 6 ni kan. Oh, wah. Student lagi. Okey, kita dah buat label 6 ni. Tak perlu lagi kita buat kita declare X sebagai 6. Memang dah tu memang 6 pun. Ataupun situ Y. Sini Y kan. Ni Y6. Ni maksudnya Y6 ni. Ni adalah Y sama dengan 6. Yang ni adalah X sama dengan 6. Titik tu. Tak perlu label. Tak perlu kita buat Y6, X6. Sebab dah situ memang kita letak nombor 6 dah. Automatik dia mewakili X6, Y6. Okey. Okey.
Muhammad Anas, ingat rantau Negeri Sembilan. Rantau Negeri Sembilan lain. Ni rantau dalam matematik. Okey, baik. Ada soalan yang lain? Sebelum kita pergi soalan kedua. Okey, kita pergi soalan kedua. InsyaAllah. Okey, ada juga pelajar tanya, boleh tak kita lorek sikit je? Ni sikit lah Tunjuk sikit tunjuk sikit. Dia lorek macam ni, boleh tak? Ada pelajar tanya, boleh tak? Lorek macam ni je Ustaz. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Selagi mana dia dalam dalam lingkungan segitiga yang dimasukkan tu, ada je lorekan, itulah rantau yang kita masukkan. Jadi sebaik-baiknya saya nasihatkan buatlah lorekan yang cantik sikit, kan? Kita bukan buat lorekan sejam, kan? Berapa saat, 30 saat tak sampai, kan? Kita buat lorek yang tu je, kan? Macam ni, kan? Lorek lah kejap, kan? Kita bukan selalu jawab SPM ni, kan? Sekali semua hidup, kan? Tak? Kita buatlah macam tu. Okey? Tapi jangan terlebih pula. Kalau terlebih dah luar daripada garisan yang dimasukkan, maka mungkin kita akan ditolak markah. Okey? Jadi itulah sebagai panduan. Baik, kita pergi soalan yang kedua. Okey. Soalan kedua. Kalau tadi soalan pertama dia minta kita lorek, kan? Cuba tengok soalan kedua. Soalan kedua ni dia dah siap lorek pula dah. Dia dah siap lorek. Dia nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek itu. Okey. Jadi macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Baik. Kita pergi yang pertama Kalau awak tengok lorekan yang warna biru ni, warna biru kan? Warna biru ni Okey dia dibatasi oleh ini penting, kita nak tengok kat mana dia dihubungkan. Pertama yang ni, garisan ni. Nama dia Y sama dengan X tambah 6. Garisan dia yang ni. Ini saya cuba ikut sekejap alamak. Macam ni. Apa tak boleh. Yang ini adalah Y sama dengan X tambah 6. Okey. Tu kisah pertama. Okey. Jadi kita bawa keluar lah. Sebab dia ada kaitan kan. Kita bawa keluar lah dia punya persamaan. Y sama dengan X tambah 6. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dibatasi oleh yang ni pula. Yang ni. Okey. Nama dia adalah Y sama dengan 2 tolak X. Dan yang ketiga, rantau itu dibatasi oleh garisan putus-putus yang lurus ni. Nampak tak? Yang ni kan? Yang tu apa nama tu? Tak pula dibagi tahu kan? Macam mana tu? 2 garisan dia dah siap bagi persamaan. Tiba-tiba garisan yang ketiga yang putus-putus tu, dia tak bagi. Boleh tak kita cari? Boleh tak kita dapatkan nilai kalau dia tak bagi persamaan? Boleh ke tak boleh? Mana? Mana tadi pelajar form 5? Lari ke? Okey macam mana nak cari nilai ataupun persamaan bagi garis yang putus-putus tu? Sebab dia tak bagi dalam soalan. Macam mana cari? Kita guna kaedah pintasan. Pintasan kan. Sama macam soalan pertama tadi. Tapi kalau awak tengok sini, garisan tu dia lurus. Dia memotong pada paksi X ke paksi Y. Cuba bagi tahu. Garisan putus-putus tu yang ni kan. Dia memotong paksi X ke paksi Y? Memotong paksi X. Okey. Jadi bila memotong paksi X, maksudnya kita nak cari pintasan X lah yang kat sini. Ni. Ni. Titik kat sini tu. Yang ni nama dia pintasan X. Nak cari berapa nilai kat situ. Kan? Barulah kita boleh buat persamaan. Okey. Jadi macam mana nak buat? Okey, pertama sekali saya padam ni kejap Padam ni kejap. Nak pula padam ni. Okey. Cuba tengok kita nak cari nilai kat sini kan. Sini berapa nilai X dia kan? X tu berapa? Nak tahu berapa kan?
Sebab bila kita dah tahu nilai X, barulah kita boleh buat dia punya persamaan. Okey, nak tahu nilai X kat situ, kita perlukan bantuan garisan yang juga memotong pada titik yang sama, iaitu yang ni. Persamaan Y sama dengan 2 tolak X ni. Garisan itu menyentuh pada titik yang sama. Okey, pada garisan paksi yang sama. Jadi kita boleh minta bantuan dia ni. Macam mana minta bantuan? Jadi yang inilah kita buat tempat sini. Kita buat Ini Y tolak sama dengan 2 tolak X. 2 tolak X. Okey. Oleh kerana kita nak cari pintasan X, maka apa yang akan dikosongkan? Nak cari pintasan X, kita akan kosongkan Y. Maka sini Y akan jadi kosong. Kosongkan Y lah. Sama dengan 2 tolak X. So, selesaikan macam mana selesaikan ni? Kita pindahkan X X tu negatif kan? 2 ni dah positif dah. 2 tu dah positif. Biar dia duduk situ diam. Jangan usik-usik. X tu negatif. Kita pindahkan dia sebelah kiri supaya dia akan jadi positif. Maka X tu pindah ke sebelah kiri akan jadi positif X sama dengan 2. Maka kita dapat X2 tu. Maksudnya apa? Maksudnya dekat sini, titik ni, X tu adalah 2. 2 ni 2 ni 2. Itu maksud dia. Okey. So bila kita dah dapat nilai X tu 2, apakah persamaannya? Persamaannya adalah X sama dengan 2. Macam mana saya dapat X sama dengan 2? Okey. Bila garisan tu lurus, kan? Lurus sama ada dia potong tegak macam ni ataupun dia melintang. Lurus, dia tak condong pun. Maka dia tak ada keturunan. Kalau kita masih ingat harap ingat masih ingat lagi ni garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Masih ingat? Kan? M ni apa? M. Apa maksud M ni? M ni adalah keturunan. Okey, bila melibatkan garisan tu condong macam ni. Macam ni ke kan? Macam ni kan? Adalah M tu. Tapi kalau dia tegak, lurus macam ni, dia lurus dia lurus sama ada dia tegak macam ni ataupun dia melintang macam ni, maka M tu tak ada. M tak ada. Maka yang ada ialah titik pada garisan tu lah. Maksud dia macam ni. Garisan lurus betul-betul ni, dia potong pada paksi X kan? Maka jawapan kita X lah. Berapa nilai yang dipotong tu? Jadi garisan ni potong pada titik 2. Maka X sama dengan 2 lah. Okey, boleh? Okey Sebab tu dia dalam garisan lurus ni tidak ada M. Sebab tu kita punya persamaan simple saja X sama dengan 2. Kalau dia potong melintang. Potong melintang kan? Contoh macam ni lah. Saya beri contoh Kalau dia potong macam ni. Macam ni. Itu kat 2 ni. Apakah persamaan dia? Persamaan dia adalah Y lah kan? Sebab dia potong pada paksi Y. Persamaan dia adalah Y. Berapa nilai dia potong ni? Dia potong dekat 2. Maka Y sama dengan 2. Itulah persamaan dia. Ini kalau contoh. Nak bagi tahu. Supaya tak keliru. Kalau melibatkan garisan tu condong, baru ada M. Sebab tu awak tengok macam ni kan? Y sama dengan X tambah 6 kan? Okey, dia lain sikit. Dia ada tambah 6 lah, ada X kan? Dia melibatkan garisan condong. Sama juga macam ni. Y sama dengan 2 tolak X. Condong. Sebab tu awak nampak dia macam banyak sikit. Macam ni simple je kan? X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Okey, jadi simple sebab garisan tu lurus. Garisan tu lurus. Dia tak ada condong pun. Dia lurus. Kalau dia lurus selari dengan paksi Y, dia tegak macam ni, tegak, maka dia milik X. Kalau dia memotong melintang macam ni, dia milik Y. Boleh? Berapa nilai yang dipotong tu? Dia potong kat mana? 3 ke 4 ke? Maka declare lah. Kalau dia potong X tu 2, maka kita punya persamaan X sama dengan 2. Kalau dia potong pada X tu pada titik 6, maka jawapan kita X sama dengan 6. Boleh? Okey? Harap jelas jadi kita dah dapat pun dia punya persamaan. Tapi dia nak dalam soalan nak ketasamaan. Bila ketasamaan, kita letakkan simbol lah. Okey, jadi saya padam balik ni. Bagi tak keliru ni. Okey. Ni pun saya padam Okey. Jadi
Kita dah dapat dah tadi 3 persamaan. Cuma nak buat dalam bentuk ketersamaan. Jadi yang pertama tadi yang ni kan. Y, saya kosongkan dulu. Ni X tambah 6. Garisan ni okey garisan ni kan. Ini. Cuba tengok lorekan tu. Dia kena sebelah bawah ke sebelah atas? Bawah kan? Dia kena belah bawah macam ni kan? Maka dia adalah kurang kurang. Simbol dia single ke double? Oleh kerana dia garisan penuh kan? Maka simbol dia adalah double macam ni. Kalau garisan tu putus-putus, barulah simbol dia single. Boleh? Okey, cuba tengok yang kedua pula, iaitu Y 2 tolak X. Yang ni 2 tolak X yang ni. Yang tadi. Lorekan tu, yang ni, lorekan biru ni, dia sebelah dia sebelah atas ke? Dia sebelah atas ke atau sebelah bawah? Lorekan tu sebelah atas. Jadi, kita buat lebih besar kan? Lebih besar. Lebih besar. Astagfirullahaladzim. Kacau betul ni. Lebih besar. Tapi garisan tu penuh ke garisan tu putus-putus? Garisan tu adalah penuh. Maka simbol kita double. Jangan lupa Boleh? Satu lagi tadi kita dapat X2 kan? Yang putus-putus ni. X2 kan? Cuba tengok garisan tu. Garisan tu yang ni, putus-putus ni. Yang ni kan? Lorekan tu belah kiri ke atau belah kanan? Sebelah kiri. Maka bila kiri kita akan buat simbol kurang. Okey. Garisan dia putus-putus ke penuh? Garisan dia adalah putus-putus. Bila putus-putus, kita punya simbol adalah single macam ni. Okey? Jadi, dah dapat pun 3 ketersamaan yang dimaksudkan. Maka ni adalah 1 markah. Ni 1 markah. Ni 1 markah. So, total markah adalah 3 markah. Boleh Okey sama juga biasanya pelajar akan cuai dari segi menulis simbol. Bila tiba soalan macam ni, dia dah betul dah tulis tu. Dia dah betul dah dia buat garisan kan. Dia dah betul keluarkan dia punya persamaan. Tinggal lagi dia silap dari segi meletakkan simbol. Dia confuse. Jadi ada kadang-kadang simbol tu patutnya single. Kadang putus-putus, dia buat garisan double. Jadi dah salah. Jadi harap pelajar tak cuai, kena ingat betul sebelum mula menjawab soalan macam ni, kena ingat betul-betul. Kita ingat balik kalau simbol tu single macam ni kan, simbol single, macam ni single, tu mewakili garisan yang putus-putus macam ni, putus-putus. Kalau simbol tu double macam ni, double, kita akan mewakili garisan yang penuh. Boleh ingat? Itu kena ingat tu. Sebab biasanya pelajar ramai yang boleh buat. Hanya kecuaian yang memisahkan mereka. Okey, jadi harap tak cuailah lepas ni Okey, ada soalan sebelum kita tutup kelas untuk pagi ini? Saya buka soalan dulu kalau nak bertanya. Okey? Soalan kebat. Ada juga mungkin ada kemungkinan soalan ni dikeluar dalam bentuk soalan kebat. Okey, cuma biasanya kita akan jumpa macam ni lah. Okey, saya ulang balik. Soalan pertama tadi dia dah bagi garisan kan? 2 garisan. Cari garisan yang ketiga dan kita lorekkan. Soalan kedua tadi ni, yang ni, soalan kedua dia dah siap bagi dah lorekkan tu. Rantau tu dia dah bagi dah. Kita kena keluarkan dia punya ketersamaan. Jadi 2 kemahiran ni awak kena biasakan. Baru kita boleh sedia untuk menjawab dengan markah penuh lah, insyaAllah. Apa tu? Ustaz, kalau simbol tu tak tukar, kira kosong ke markah dia? Simbol tak tukar. Simbol tu kalau tak tukar, soalan kedua kan? Okay, soalan kedua ni dia nak ketersamaan. Jadi kita kena buat simbol tu, wajib. Kalau kita buat macam ni, kan? Contoh macam ni mana tadi? Y sama dengan X tambah 6. Ini bukan ketersamaan. Ini adalah persamaan. Sedangkan dalam soalan dia nak ketersamaan. Jadi ketersamaan kita mesti wakilkan dalam bentuk simbol. Sama ada simbol tu kurang atau lebih besar.
Ahmad Farhan. Berapa umur? Umur saya baru 17 tahun. Afifah. Nurul Afifah. Ustaz, kalau dia salah satu persamaan, jadi persamaan yang lain betul ke? Kalau dia salah satu persamaan. Kalau persamaan tu jadi lain, salah lah. Okey. Oh, maksudnya macam ni. Kalau dia ada 3 kata samaan. Okey, 3 kata samaan, satu salah, dapatlah 2 markah. Okey, sebab dia satu kata samaan tu satu markah. Kalau kita bagi 3, dapat 3 lah. Katalah salah 2. 2 tu salah simbol. Satu hilang markah dapat. Yang itu pun yang kesamaan yang ketiga tu pastikan betul lah. Kalau 3 semua salah, kosong lah markah kita. Okey? Boleh? Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan, setakat tu je. Okey, harap dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa like, share dan subscribe Cikgu Azmi Tube untuk dapat lagi info terkini, video-video yang akan diterbitkan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan anda dapat sedikit sebanyak ilmu untuk dikongsikan bersama, bukan saja untuk diri sendiri dan juga untuk bantu rakan-rakan yang lain. Sekian saja untuk hari ini. Stay safe at home. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.